Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan nikmat yang tak putus-putus sehingga kita boleh merasai kehidupan pada hari ini. Nikmat yang mana kita tak kena lagi wabak ini. Wabak virus ini merupakan satu nikmat juga kerana ramai di kalangan kita, di keliling kita yang telah kena wabak ini. Dan antara nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat rezeki yang Allah limpah pada kita, yang mana kita tengok di keliling kita ni ramai orang yang hidup dalam keadaan gelandangan, tak ada duit, tak ada kerja sebagainya. Jadi inilah antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang mana kita mempunyai kerja yang tetap, kita mempunyai pendapatan yang masih boleh menyara diri kita untuk hidup dalam keadaan pandemik ini. Jadi itulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah supaya kita punya rezeki ni sentiasa dilimpahkan. Apa? Allah dah akan sebut dalam Al-Quran, sesiapa yang bersyukur aku akan tambah rezekinya. Yazidu. Saya ada ayat dia. Jadi insyaAllah hari ini kita terangkan tentang nikmat rezeki, iaitu dalam surah Ad-Duha ini tentang bagaimana waktu duha ini dia sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, mari kita baca sama-sama surah ini. Jelas ya? Siapa yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran surah Ad-Duha. Bagi yang tiada Al-Quran boleh lihat saja dalam live. Terima kasih yang join. Minta kita share kepada orang ramai untuk kita tahu tentang, faham tentang surah-surah lazim yang kita nak baca ni. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, itulah bacaan surah Ad-Duha. Mari kita melihat dia punya bacaan hukum tajwid dia. Baik, kita tengok ayat pertama. Bismillah. Wad-duha, di sini tiada hukum tajwid, melainkan ada alif lam yang kita abaikan kerana ini merupakan alif lam syamsiah, kerana ada syaddah di hadapannya. Wal-laili idza saja, di sini juga alif lam syamsiah. Selain daripada itu tak ada hukum tajwid. Melainkan ada panjang pendek. Saya fikir anda semua dah jelas tentang itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tiada juga hukum tajwid. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini ada tanwin berwarna merah. Jadi saya dah sebut sebelum ni, jika tanwin berwarna merah atau nun yang berwarna merah, ia merupakan idgham. Okey, baik. Idgham pula ada dua jenis. Sama ada idgham ma'al dan bila, bighair. Sama ada idgham tu mempunyai dengung atau idgham itu tidak mempunyai dengung. Macam mana nak tahu? Senang saja. Jika tanwinnya berwarna merah ini selepasnya bertemu lam atau ra, maka dia merupakan tiada dengung. Khairul laka minal ula. Di sini tiada hukum tajwid.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. Tiada hukum tajwid melainkan ada di sini. Hukumnya ialah kita tengok dekat tanda ni. Jika tanda panjang ini berwarna hijau, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Ya, senang saja. Kerana bertemu dalam dua kalimat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Di sini ada dal yang mana dia punya tanda matinya berwarna hijau. Inilah merupakan qalqalah sughra. Kita tengok di sini. Tanda mati warna hijau merupakan qalqalah. Jadi di sini qalqalah. Tetapi jika huruf dal ni dijadikan warna hijau, itu merupakan qalqalah kubra, ya. Ataupun qalqalah akbar. Yatiman fa. Di sini ada tanwin yang berwarna hijau. Maka tanwin yang berwarna hijau saya dah sebut dia merupakan dengung. Dengung ikhfa atau idgham. Ikhfa, ya, ikhfa, kerana warna hijau merupakan ikhfa. Kita dah jelas dalam perkara ni. Kita dah terang sebelum ni. Jadi ikhfa apa? Hakiki, kerana dia merupakan tanwin berwarna hijau atau nun mati berwarna hijau. Fa'awa. Di sini tiada hukum tajwid. Kita terus ayat ke-7. Wa wajadaka dhallan. Kita dapat lihat di sini tanda cacing tersebut berwarna merah. Tanda cacing ni berwarna hijau. Tanda cacing ni berwarna merah. Kita tengok dekat tanda sini. Jika tanda cacing berwarna merah. Okey, berwarna merah mana merah? Okey, sekejap ya. Okey, tanda warna merah ini merupakan mad lazim. Mad lazim, ya. Dan ini bukannya mad jaiz atau mad wajib. Kerana apa? Ya, kerana dia bukan bertemu dengan hamzah. Jika bertemu dengan hamzah baru dikira sama ada mad wajib atau mad jaiz. Ini merupakan mad lazim. Jadi di hadapannya ada tanwin berwarna hijau. Tanwin berwarna hijau merupakan ikhfa. Ikhfa, ya. Dhallan fahada. Di sini tadi hukum tajwid. Wa wajadaka di sini tanwin ni berwarna cacing ni berwarna hijau. Kita tengok cacing berwarna hijau. Okey, cacing berwarna hijau merupakan mad. Okey, sorry, ini bukan warna hijau, ya. Ini berwarna biru. Jadi buat biru mad wajib muttasil. Kerana apa mad wajib muttasil? Kerana di dalam satu perkataan kita dah buat warna biru, so mudah untuk anda tahu. Ini untuk warna hijau, ini warna biru. Warna biru merupakan mad wajib muttasil, ya. Ilang di sini tanwin berwarna hijau merupakan ikhfa. Fa'aghna tadi hukum tajwid. Fa'amma, saya dah jelaskan, jika syaddah berwarna merah, syaddah berwarna merah merupakan ghunnah. Wajib dengung. Wajibul ghunnah. Okay, tetapi jika syaddah berwarna hijau, maka itu merupakan tiada ghunnah, tiada dengung. Bila ghunnah, kita tengok kat idgham bila ghunnah ni, tengok di syaddah dia berwarna hijau. So kita dah nampak di sini ini merupakan idgham bila ghunnah. Ya. Jika syaddah warna hijau bila ghunnah, jika warna merah ghunnah. Merah ada dengung, hijau tiada dengung. Fa ammal yatima fala taqhar. Kita dah nampak kat sini. Atas qaf ni berwarna mati dia berwarna hijau. Kita dah maklum. Jika tanda mati berwarna hijau merupakan qalqalah, ya, qalqalah sughra. Macam mana nak tahu kalau kubra pula dia berwarna hijau qaf ni sekali, ya. Okey, selain perintah hukum wa amma, okey, di sini juga seperti ini merupakan wajib dengung. Wa ammassa. Okey, kita tengok cacing ni berwarna hijau ke biru? Warna biru, ya, biru. Jadi biru merupakan mad wajib mufasil. Mad wajib muttasil, sorry. Jadi dalam satu kalimat. Fala tanhar, di sini tiada hukum
tetapi ada nun mati. So ini ada hukum ni sebenarnya. Hukumnya izhar. Okey, kalau nun mati, nun yang mati atau mim yang mati ataupun tanwin yang gelap yang kita tak warnakan, itulah izhar ya. Wa amma, okey, di sini juga ada tanda mati seperti ini, merupakan wajib dengung. Bi ni'mati, tiada hukum. Rabbika fahaddis, tiada hukum. Ini semua ada huruf yang kita tekankan. Baik, itu sahaja tentang tajwid dalam surah Duha. Baik, kita masuk dalam pemahaman ataupun tafsiran sedikit tentang surah Duha ini. Apa kepentingan surah Duha ini? Jadi kita baca sama-sama. Kita sedia maklum Al-Duha ini merupakan waktu yang mana tempat kita bersolat, solat sunat duha. Semua dah sedia maklum solat sunat duha ini pada waktu macam mana nak tahu bila dia masuk? Pada waktu kita Nabi suruh pacakkan galah dan kita tengok matahari tu kalau dia separas dengan galah tersebut, maka masuklah waktu duha. Banyak Nabi terangkan tentang waktu solat ni. Zuhur, bagaimana nak tahu? Zuhur ialah dengan melihat matahari tegak di atas kepala tetapi tergelincir sedikit. Itu merupakan waktu zuhur. Waktu asar, bila bayang kita lebih panjang dari kita. Itu merupakan waktu asar. Banyak. Waktu maghrib bila? Ketika langit di belah barat berwarna ufuk merah ataupun berwarna merah. Itu dipanggil waktu maghrib. Bila hilang saja ufuk merah tersebut, barulah dikira sebagai waktu isyak. Baik, itulah perkara-perkara yang anda perlu tahu. Okay, kita masuk dalam penerangan ayat yang pertama. Apa maksud ayat pertama? Sebelum tu saya terang sedikit tentang surah Ad-Duha ini. Surah ini dinamakan bersempena dengan nama pembukaannya apabila Allah SWT bersumpah dengan Ad-Duha. Ad-Duha ialah waktu permulaan siang hari ketika matahari mulai meninggi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Ad-Duha untuk mengingatkan pentingnya waktu ini di mana segala-galanya diterangkan oleh cahaya. Diterangkan oleh cahaya. Surah ini diturunkan untuk menceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala surah sebelumnya yakni surah Al-Lail diturunkan untuk memaparkan sifat orang bakhil. Oleh itu dimulakan dengan Al-Lail iaitu gelap dan kegelapan. Al-Lail ni nak sekejap lagi kita terang esok mungkin ataupun jika tiada kekayaan esoklah. Jadi kita tengok ayat pertama. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha. Okay, mari kita semak sama-sama kenapa turunnya ayat pertama ni, Wadduha ni. Ada penerangan dalam ahli mufassir dan tafsir. Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya meriwayatkan dari Jundub bahawa Nabi mengalami demam dan tidak dapat bersembahyang malam 1 atau 2 malam. Kemudian datang seorang perempuan mengejek baginda dan berkata, mengejek baginda dan berkata, nampaknya syaitan yang selalu datang mengganggu kamu itu mungkin sudah pergi meninggalkan kamu. Kemudian Allah turun ayat ini. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sa'id bin Mansur dan Al-Faryabi meriwayatkan dari Jundub bahawa ia berkata pada suatu ketika Jibril lewat membawa wahyu kepada Rasulullah. Orang-orang kafir menuduh dan berkata Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Kemudian turunlah ayat surah ini. Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam katanya, pada suatu masa agak lama Rasulullah tidak dikunjungi oleh Jibril. Ummu Jamil, isteri Abu Lahab pun mengejek sinis dan berkata, nampaknya kawan kamu itu telah meninggalkan dan boikot kamu. Lalu Allah menurunkan ayat surah. Okay. Jadi cerita ini tentang bagaimana wahyu sudah lama tak turun kat Nabi. Jadi orang-orang Quraisy, orang jahiliah, orang musyrikin yang mengejek Nabi. Dia kata yang malaikat Jibril itu sebagai kawan. Kawan kamu ni telah lupakan kamu. Macam tu sekali ya. Bagaimana mengejeknya mereka ni.
Jadi Allah turunkan ayat ni, wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik tinggi segala. Wallaili idza saja, dan demi malam, dan malam apabila telah sunyi. Malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Okey. Inilah Allah memberi ketenangan kepada Nabi, memberi apa? Bashir, maksudnya berita gembira kepada Nabi bahawa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi. Jibril, walaupun Allah dah lama tak turunkan wahyu, tetapi Allah tak pernah tinggalkan Nabi. Okey. Jadi maksudnya apa? Ketika berhenti wahyu untuk sementara waktu, orang musyrik berkata Tuhanmu Nabi Muhammad SAW telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Itu sampai itu mengatakan, dia berkata kawan kau tu, dia berkata Jibril tu kawan Nabi Muhammad tu dah benci kat kau dah sebab dah lama tak turun wahyu. Mereka mengejek. Jadi Allah turunkan 3 ayat ini, surah Ad-Duha, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tidak pernah meninggalkan kamu Muhammad. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kita tengok ayat keempat ni. Dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Apa maksud ayat ni? Nah, dalam kita tengok tafsiran ayat ini, dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Apa maksudnya yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan? Maksudnya apa? Pada akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW akan mencapai kemenangan, sedang permulaannya penuh dengan kesulitan. Ada pula sebahagian ahli tafsir mengertikan al-akhirah dengan kehidupan akhirat beserta segala kesenangannya, dan al-ula dengan arti kehidupan dunia. Banyak tafsiran dalam ayat ini. Jadi kita rujuk tafsiran yang lain pula. Firman Allah SWT maksud, dan sungguhnya kehidupan akhirat itu Ad-Duha ayat 93, surah yang ke-93 ayat keempat. At-Tabrani meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Awsat daripada Ibn Abbas, katanya, sabda Rasulullah, aku diperlihatkan negara yang akan dibuka oleh umatku selepas daripada ini, dan ini amat menggembirakan hatiku. Maka Allah menurunkan ayat ini, maksud sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Jadi hadis ini sanadnya hasan. Kita dapat lihat sebenarnya banyak tafsiran dalam ayat ini bahawa walal akhiratu khairun, bahawa yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan ni. Ada ahli tafsir mengatakan yang kemudian itu ialah al-akhir ni, kemudian itu ialah ketika Nabi telah berjaya mengembangkan Islam di Madinah. Maka itu lagi baik daripada permulaan yang ketika Nabi di Mekah sangat susah nak kembangkan Islam waktu tu, dan para sahabat disiksa dan sebagainya, Nabi ditekan dan hendak dibunuh, Nabi hampir dibunuh dan sebagainya. Itu ada sebagian ahli tafsir. Ada yang menafsirkan bahawa ayat ini walal akhiratu, maksud akhirat tu kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhirat yang kemudian tu adalah lebih baik daripada yang khairul laka minal ula. Ula tu merujuk mereka adalah kehidupan dunia. Jadi memang kita faham konsep dunia akhirat ni, siapa yang bersusah di dunia, maka dia akan dapat kesenangan di akhirat. Itu memang konsepnya. Sebab itu yang kita pegang dalam konsep Melayu. Sesiapa yang bersusah-susah dahulu, pasti senang kemudian. Tetapi dalam konsep dalam penafsiran Al-Quran, susah maksudnya di dunia dan senang di akhirat. Maksudnya kat dunia kita tak boleh senang. Boleh nak senang waktu solat, waktu qailulah, waktu yang Nabi suruh waktu rehat. Itu je lah waktu senang kita. Kita tak boleh senang waktu yang kita patut susah, patut bekerja keras. Kerana saya dah terang semalam, surah Al-Insyirah ayat ke-7, fa idza faraqta fansab. Allah kata apa? Bila kau dah selesaikan satu kerja, kau kena bekerja keras untuk kerja yang lain. Maksudnya tak boleh senang. Kita supaya apa Allah nak macam tu? Supaya wa ila rabbika farghab, supaya dekat Tuhanmu lah engkau berharap. Kalau kita senang, kita akan berjauhan dengan Tuhan. Kita tak akan minta berharap dengan Tuhan. Pentingnya kita susah dalam kat dunia dan senang di akhirat. Itu juga maksud ayat keempat. Biasanya dekat dunia ni walal akhiratu khairul laka, dan di akhirat kelak kamu akan senang jika kamu susah di dunia. Tapi kalau kamu senang di dunia, kamu akan susah di akhirat. Itu je. Nak mana? Nak susah di akhirat ke nak senang di dunia? Tak ada orang yang senang di dunia dan senang di akhirat. Tak ada.
konsep tu salah. Siapa yang kata nak senang di dunia, tak boleh. Boleh senang di dunia, tapi kalau bila senang, kita automatik jauh dengan Tuhan. Boleh faham konsep tu ya? Kita terus ayat kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maksudnya apa? Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Apa maksud ayat ini? Kita tengok dalam tafsirannya. Al-Hakim Al-Baihaqi, Tabrani dan lain-lain meriwayatkan daripada Ibnu Abbas katanya, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daerah yang dibuka oleh umat Islam kampung demi kampung, maka ia mengembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Okey. Surah Ad-Duha ayat kelima. Baik. Jadi inilah maksud dalam ayat yang kelima, maksudnya kita dapat lihat dalam sirah-sirah Nabi bagaimana ketika Nabi berada di Madinah, Nabi berjaya membuka kampung demi kampung memeluk Islam. Kita dapat lihat Nabi menakluk menawan semua kafilah-kafilah ataupun kampung-kampung persekitaran perjalanan antara Mekah dengan Madinah tu. Nabi berjaya mengislamkan mereka dan Nabi membuat perjanjian dengan mereka supaya mereka tidak memusuhi kerajaan Nabi Madinah ketika itu. Jadi itu merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ayat ke-60. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi maksud ayat ke-6 ialah, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yang yatim lalu dia melindungimu? Baik, kita tengok tafsiran ayat ini. Baik, ayat ini berkaitan dengan apa? Bukankah Nabi dalam keadaan yatim dilahirkan, dalam keadaan yang yatim, kita dah sedia maklum, dan aku melindungimu. Bagaimana kita tengok cerita ketika Nabi tiada siapa yang nak susukan dia, kerana pada zaman dulu Mekah, mereka baby ni mereka tidak menyusukan kepada ibunda mereka. Mereka akan hantar ke kampung Badui ataupun padang pasir. Yang terkenalnya dekat Badui yang selalu menyusukan anak di kota Mekah ni, Quraisy ni, yang datangnya ialah Bani Sa'id. Bani Sa'id inilah merupakan yang salah seorangnya ialah seorang ibunda yang bernama Halimah Sa'diyah. Halimah ini asal daripada perkampungan Bani Sa'id. Jadi Halimah inilah yang menyusukan Nabi. Padahal kalau kita ikutkan kisah, tak ada siapa nak menyusukan Nabi pun. Bahkan Halimah pun tak nak menyusukan Nabi. Tapi sebabkan dah tiada bayi lain yang nak diterima, maka barulah diterima Nabi Muhammad. Kenapa semua orang tolak Nabi Muhammad menjadi anak susuan? Kerana Nabi Muhammad tidak mempunyai ayah. Tidak mempunyai ayah. Jadi orang yang tidak mempunyai ayah merupakan orang yang miskin, orang yang mungkin tiada duit. Jadi tidak membawa keuntungan kepada ibu susuan. Jadi Allah melindungi Nabi. Allah melindungi Nabi daripada tidak diberi susu. Jadi Allah pilih Halimah sebagai menyusukan Nabi. Halimah walaupun rasa kecewa, dia ingat Nabi ni macam membawa kerugian kepada dia, tetapi Allah tunjukkan keajaiban yang berlaku, iaitu awan sentiasa melindungi Halimah Sa'diyah ketika menyusukan Nabi dan sebagainya. Banyak keajaiban berlaku, rezeki melimpah ruah ke atas keluarga Halimah Sa'diyah. Yang mana Halimah Sa'diyah ni seorang miskin, hidup di padang pasir, beralas kemah sahaja. Tetapi Allah kurniakan tertiba hujan turun. Ketika itu rumput tumbuh dan unta dan keledai dia pun boleh makan, kenyang gemuk pula tu. Anak dia pun seronok, semua happy dah. Kampung Bani Sa'id disebabkan kehadiran Nabi SAW. Itulah Allah melindungi Nabi. Kita tengok sedikit tafsiran ulasan tentang surah Duha ni. Jadi firman Allah maksud, demi waktu matahari sepenggalah naik dan demi kita surah Duha ya. Allah bersumpah dengan Ad-Duha ialah, iaitu waktu matahari mulai meninggi di awal pagi. Yang dimaksudkan di sini ialah waktu siang sebagai gandingan dengan malam. Allah bersumpah dengan waktu malam apabila ia mulai tenang dan menyergap cahaya siang dengan kegelapannya. Allah bersumpah dengan kedua-duanya bahawa dia tidak memutuskan hubungan denganmu Muhammad dan tidak meninggalkan kamu. Allah tidak menghentikan wahyu darimu dan tidak membenci kamu seperti mana sangkaan sebahagian orang atau apa yang kamu rasakan di dalam hatimu. Kejadian ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan
dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya ia tidak akan terputus atau tertangguh. Kemudian Allah memberikan berita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa masa depannya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maksudnya surah Duha ini diturunkan ketika Nabi sedang dipreja. Ketika Nabi di Mekah, Nabi dipreja. Ketika itu Allah dah terang dah. Sesungguhnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Pada perakhiran kelak, di kemudian nanti kamu akan senang berbanding yang sekarang ni. Kesulitan yang sekarang. Baik. Itu janji Allah. Jadi memang Allah dah makbulkan. Janji Allah tak pernah disangkal, tak pernah menipu. Baik, kita masuk ayat ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bengong, lalu dia memberikan petunjuk. Apa maksud bengong di sini? Ialah bengong di sini ialah kebengongan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak boleh dicapai oleh akal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bengong di sini ialah kebenaran yang tidak boleh dicapai oleh akal ni. Maksudnya ialah orang jahiliah, Arab jahiliah ni dia ikut logik tau, logik. Seperti dia tengok Tuhan ni perlu dinampak. Macam tu lah dia punya pemikiran. Mana boleh Tuhan tak nampak? Mana mungkin bumi ni bulat? Kan nampak dah matahari terbang, terjun, turun kat sana, naik ke sini. Itulah mereka faham. Betul mereka pun buat istilah bumi ni rata. Jadi itu mereka orang Arab jahiliah ni memakai konsep logik akal, faham? Jadi Nabi ni dia nak membawa risalah yang tak logik, tak apa orang kata, tak boleh terima akal. Yang mana Al-Quran ni diturun dari langit. Kita nampak ke langit tu turun kitab turun ayat macam mana kan? Nampak malaikat turun, nampak macam mana ada Tuhan yang tak nampak. Jadi orang Arab jahiliah ni kata, benda yang akan bawa ni. Jadi benda ni sangat-sangat tak logik dan menyangkal adat orang Arab. Orang Arab ni sangat-sangat mempertahankan adat mereka. Jadi Nabi Muhammad bengong lah. Bengong, bukan bengong maksudnya. Dalam ayat ni dia kata apa? Bengong ni maksudnya sebabnya Nabi membawa benda yang tak logik. Jadi Allah pun beri petunjuk. Mendapati, Allah kata, dan sungguhnya engkau dia mendapatimu sebagai seorang yang bengong. Itulah maksud bengong di sini. Bukan bengong macam kita. Bengong Nabi bukan bengong macam kita ya. Jangan fikir macam tu ya. Baik. Okay, kemudian kita masuk ke ayat yang ke-8 ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Okay, kita tengok ayat ke-8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Baik, Nabi ni kalau kita tengok sejarah dia, kejap-kejap kaya, kejap-kejap miskin, kejap-kejap kaya balik. Kerana apa? Nabi ni dia start kaya pada selepas dia kahwin dengan Siti Khadijah. Dia menjadi kaya sebabkan Siti Khadijah ni seorang yang usahawan yang berjaya, bangsawan. Jadi maksud di sini bukannya kaya ni. Dia Nabi kekurangan ini ialah kekurangan dari segi pengikut dan kekuatan ketenteraan, pengaruh Nabi masih kurang. Itulah maksudnya ketika Nabi berada 13 tahun di Mekah, pengaruh Nabi tersekat, tak boleh nak kembang. Sebabnya dihalang oleh tokoh-tokoh Quraisy ataupun konco-konco Abu Jahal ni masih sama halang Nabi. Itu sebab Nabi pindah ke Madinah, barulah pengaruh Nabi senang nak berkembang. Jadi Allah beri kecukupan. Itulah maksudnya bila Allah menyuruh Nabi berhijrah, maka itulah kecukupan untuk dikembangkan risalah Nabi SAW. Okay, kita masuk ayat yang ke 9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Kita memang dah nasihatkan. Saya dah terangkan dalam surah Al-Ma'un bahawa anak yatim ni kita tidak boleh memakan harta dia, dan kita perlu menjaganya. Kita tidak boleh menganggap remeh terhadap anak yatim.
perlu menjaganya, hartanya, kerana anak yatim ni masih kecil dan harta itu merupakan milik dia, kita hanya penjaga saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi supaya menjaga anak yatim, jangan berlaku sewenang-wenangnya. Jadi kerana apa? Kerana apa Allah kata? Kerana anak yatim ini ramai yang kita tengok situasi dunia ni, ramai yang memakan harta anak yatim, mengambil kesempatan disebabkan budak tu masih kecil, tak tahu tentang harta, maka kita pun sewenang-wenangnya makan harta anak yatim. Itu tak boleh sebenarnya. Ketika dia dah besar, dia nak pakai harta tu untuk kehidupan dia. Dia nak makan apa kalau kita dah makan harta dia? Itu kepentingannya kita menjaga. Fa'amal yatima fala taqra. Wa ammas, kita tengok ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau mengherdiknya. Orang yang meminta-minta ni siapa? Pengemis lah. Jangan kita menghardik pengemis. Walaupun mereka itu seorang yang seperti malas berusaha, kan? Dia minta-minta tanpa, kita jangan menghardiknya. Kita perlu menasihatinya dengan cara apa? Walaupun kita ni pangkat tinggi dan sebagainya, kita tidak boleh membuat gap dengan mereka. Kita perlu menasihati mereka supaya menjadi macam kita. Itu maksudnya kita memberi manfaat kepada dia. Jadi orang yang meminta-minta ni, jangan kita hardik dia. Sebab itu kita dengar kisah Nabi SAW ketika mana Nabi melayani seorang lelaki buta yang tua yang menjadi pengemis di Madinah. Kita dengar kisah dia, Nabi sentiasa suap dia makan. Dia buta, dia tak nampak Nabi pun. Tetapi lelaki buta ni, ini merupakan menganut agama Yahudi, orang Yahudi. Dia sentiasa menghina Nabi SAW. Tetapi dia tak sedar yang setiap hari yang suap dia makan adalah Nabi SAW. Ketika itu Nabi sentiasa suap dia dengan penuh kasih sayang. Kemudian orang tua tersiasalah sembang Nabi, kata, kau tahu tak Muhammad tu, dia ni dah lah bawa agama baru, agama panda dah dia bawa. Nah, Nabi diam je. Nabi tu tak suap dia makan. Nabi layan dia dengan baik. Sehinggalah Nabi wafat. Kemudian pada Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Aisyah, apakah antara Nabi-Nabi yang buat untuk aku sambung dia punya apa, amalan baiknya. Siti Aisyah pun beritahu dia ada salah satu antaranya Nabi ni sentiasa memberi makan seorang lelaki tua Yahudi yang berada di pasar Qainuqa. Jadi Abu Bakar pun sambung Nabi punya perbuatan ni. Jadi orang tua tu pun masih kemudian disuruh oleh Abu Bakar. Tetapi orang tua ni macam dia macam pelik. Dia kata, apa ya pelik? Abu Bakar tanya. Aku rasa orang yang suap aku ni lain, orang lain. Tak seperti orang yang sebelum ni. Orang yang, apa yang lainnya? Abu Bakar kata, engkau suap ni terlalu kasar. Macam tu. Sedangkan orang yang suap aku sebelum ni lembut. Siapa yang suap aku sebelum ni? Betul. Abu Bakar pun kata, dialah Muhammad. Terpinga terhadap orang Yahudi tersebut. Muhammad yang aku selalu maki hamun dia tu. Ya. Kemudian menangislah orang tua tersebut dan tersesak. Dia baru dia tahu yang bahawa yang dia maki hamun selalu tu, dialah yang mensuap Nabi ketika dia meminta-minta. Nabi tak pernah hardik pun dia. Nabi tak pernah marah dia ketika dia mengutuk Nabi, meminta-minta, bahkan Nabi layan dengan baik. Itulah akhlak Nabi. Sebab tu Nabi sebut, aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Jadi kita berdakwah, pentingnya ialah kita berdakwah dengan cara, dengan akhlak. Kerana orang tak pandang dengan perkataan kita, tapi orang pandang dengan perbuatan dan kita punya akhlak kita. Akhlak kita sangat-sangat penting dalam dakwah kita. Akhlak mencerminkan agama kita. Baik, kita ayat ke terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maksudnya apa? Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nyatakan di sini fahaddis, maksudnya bersyukur terhadap nikmat Allah. Nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur supaya Allah tambah nikmat dia. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, aku tambah nikmatnya.
ayat Quran. Jadi takkanlah kita tak nak bersyukur kan. Kita hendaklah bersyukur. Dengan cara apa bersyukur? Bukan bersyukur cakap Alhamdulillah je. Syukur ialah kita buat rukun Islam kita tu dengan baik. Rukun Islam, 5 rukun Islam tu dengan sempurna. Itulah tanda kita bersyukur. Antaranya apa? Tiang agama kita tu. Solat. Solat kita tu. Pastikan kita punya konkrit solat tu kukuh. Tiang agama tu kukuh. Konkrit dia supaya tak tumbang. Supaya agama kita tak roboh. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Kita upgrade kita punya konkrit tu. Qauli, fi'li, qalbi. Qauli, bacaan Al-Fatihah anda tu perlu bagus. Bacaan Al-Quran anda perlu bagus. Kalau bacaan tunggal langgang itu ke arti bersyukur. Jangan ingat kita tak belajar agama tapi kita cakap Alhamdulillah tu kira bersyukur. Tak. Tanda anda bersyukur ialah anda mencari ilmu dan mengupgrade diri. Dan sentiasa solat dengan betul. Dan sentiasa bekerja keras untuk dapat lebih baik. Dan sentiasa tidak merasa selesa dalam kehidupan. Itu tanda kita bersyukur. Kita sentiasa berharap kepada dia sahaja. Kerana bila kita rasa selesa, kita akan berharap kepada benda lain. Boleh jadi setan ke apa ke. Sebabnya bila kita tidak merasa selesa, bila kita merasa selesa, kita akan terjebak dengan perkara-perkara yang tak elok. Hiburan lah, dunia hiburan dah, joget-joget dan sebagainya. Itu semua budaya syaitan. Kita berharap kepada syaitan. Kita berjauh dengan Allah SWT. Jadi pentingnya bila kita sentiasa berusaha keras, kita akan banyak fail. Bila banyak fail, kita akan sentiasa datang kepada Allah dan sentiasa memohon petunjuk kepadanya. Itulah pentingnya dalam kehidupan kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta share kepada ramai orang supaya ramai orang faham tentang apa yang mereka baca. Pentingnya dalam kehidupan kita ini supaya kita upgrade kehidupan kita menjadi lebih baik. Iaitu walil akhiratu khairul laka minal ula. Jika engkau pada awalnya kesulitan, mesti di akhirnya akan dapat kesenangan. Biasanya akhir akan senang kalau awal kita susah. Tu Nabi 13 tahun susah di Mekah, 12 tahun senang di Madinah. Tapi Nabi tak pernah senang. Nabi di Madinah sentiasa usaha kerja keras untuk berdakwah sampai Nabi wafat. Nabi sekarang senang sekarang dekat makam Nabi sekarang. Dah sekarang senang lah sebabnya dia dah susah di dunia. Itu pentingnya kita kena susah sentiasa di dunia dan supaya kita dekat dengan Allah, tak berpisah langsung, dan kita akan senang di akhirat. InsyaAllah kita perbaiki sama-sama diri kita. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu ataupun yang salah itu semua datang daripada diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.